Mula-mula saya bermula 5 ekor lah. Lepas tu buat kandang sikit. Sekarang ada lembu ada 60 ekor lah, lembu tenusu. Susu. Banyak yang dapat dihasilkan daripada bahan mentah ini. Di Malaysia, negara memerlukan lebih 2 bilion liter susu segar setahun yang terhasil daripada kira-kira 223,000 ekor lembu tenusu. Dalam episod kali ini, kami akan bawakan anda ke ladang penternakan lembu tenusu Gits Enterprise di Sepang. Nama saya Chandran, anak lelaki Sugumaran. Saya asal dari orang Sepang juga. Saya bermula bisnes ini, penternak lembu tenusu ni 2019 start mulai daripada kecil lah. Kecil. So lepas tu saya baru grow up lah. Tempat ini pun sewa juga. Mula-mula saya bermula 5 ekor lah. 5 ekor. Lepas tu baru saya grow up lah. Pinjaman loan daripada Agrobank. Baru saya beli lembu 20 ekor. Lepas tu buat kandang sikit. Baru saya start bisnes lah. Yang bisnes ini. Ada berapa ekor lembu di ladang ni? Sekarang ada lembu ada 60 ekor lah. Lembu tenusu. Perak susu punya lah. Dari import tu Thailand lembu tenusu. So 6 bulan bunting lah. Bila saya beli itu bunting lah. Bunting. Bila datang sampai sini, lepas 2 bulan kita bagi makanan semua. Lepas tu beranak anak dia dekat sini. Baru perak susu lah. Dan saya beli itu lembu tu seekor 7,500 macam tu harga dia. Bagaimanakah prosesnya untuk memerah susu daripada lembu-lembu ini? Macam lembu beranak tu, bila beranak tu kita bagi baby tu susu 2 hari lah. Kita tak perak susu, kita keluarkan yang perak susu semua tu, yang first susu tu kuning-kuning tu. Kita perak susu, kita bagi dengan anak minum 2 hari lah. Lepas 3 hari kita bagi gula merah, macam vitamin campur-campur dengan sikit, body diet tenaga sikit. Lepas tu baru lepas 5 hari baru kita perak susu. Susu tu boleh jadi macam boleh kita minum lah. First baby punya tak boleh kita minum sebab dia pekat sangat. Untuk memastikan kesemua lembu-lembu ini sihat, Napier, iaitu makanan yang diberikan kepada lembu-lembu ini, ditanam di ladang seluas 5 ekar. Rumput ni, Napier ni memang saya ada tanam dekat sini, macam setengah ekar, memang tak cukup. Lepas tu saya ada buat minta rayuan dengan Puan JPB daerah Sepang. So dia ada bagi 5 ekar untuk mentanaman rumput. So saya pun modal saya sendiri keluarkan. Lepas tu tanaman itu satu kali biar kita tanam 5 ekar tu dah 1 bulan 2 bulan lah untuk tanam juga. Lepas tu 3 bulan lepas tu baru dia rumput tu kita boleh potong lah. Macam sekarang untuk 60 ekor ni saya macam satu hari 2 lori potong. 2 lori potong, so boleh pakai 3 hari lah. Dalam sehari, berapa banyak makanan yang diperlukan oleh lembu-lembu di sini? Dia macam 15 kilo saya taruh rumput sehari. 15 kilo satu ekor. Ada campur, saya macam rumput satu kali saya bagi. Lepas tu saya ada campur dedah lah, saya ada beli untuk susu punya tu. Soya, macam FNN susu punya tu ada campur dedah tu lah untuk susu punya. Apa fungsi campuran makanan tersebut? Campuran tu untuk ekstra susu. Dia ada vitamin dengan soya ada campur, kalsium ada campur, gula merah ada campur, macam ada campuran. Bila kita taruh tu susu ada ekstra lah. Macam 1 kilo 2 kilo tu ada ekstra lah. Lembu pun macam sehat sangat. Dia punya badan pun macam okey lah. Lepas tu saya pun ada campur kalsium lah untuk dia punya tulang. Sebab kita perak susu tu, bila sudah perak susu dia dah lemah dia punya body tu. So itu pasal kita dah campurkan kalsium. Hari-hari ada campur kalsium dengan gula merah tu. Ada kaitan ke antara perbezaan jenis lembu dengan kualiti susu yang diperah? Jenis yang paling banyak bagi susu tu JC Friesian lah. Dia ada bagi 18 kilo. Macam Sabah Kundasannya tu ada Sabah punya pun saya ada beli juga. Kundasan punya dia macam 15 kilo macam tu ada. Tapi dia boleh tahan panas. JC Friesian ni tak boleh tahan panas. Kena pakai fan lah.
2 kali kena mandi. Kalau tak ada, dia badan tak tahan. Macam panas kuat lah. Bila cuaca panas sangat, dia susu boleh kurang. Susu boleh kurang. Itu pasal kita pakai fan yang besar-besar, lepas tu kasih 2 kali, 3 kali mandi. Biar dia punya badan tu tak panas sangat lah, macam tu. Untuk mengelakkan penyakit, lembu-lembu ini mesti dijaga dengan teliti. Penyakit-penyakit lembu ni paling penting ni orang luar ni susah tak biar kasih masuk. Sebab dia punya tapak tu apa-apa kuman ke dibija ke apa ke. Lembu tenusu ni paling penting dia punya kuman lah. Sebab 1 minggu 1 kali kita buat ubat kuman. Kita ubat kuman sebab dia punya kaki tu tak boleh kena basah sangat. Sebab tu kita pakai kapit. Untuk special dia lah kapit. Dia tidur dengan kapit juga. Lepas tu fan. Fan tu boleh keringkan dia punya air-air yang bawa tu lah. Sebab yang penyakit yang selalu saya tengok tu dia punya kuku lah, sakit kuku punya tu. Sakit kuku tu biar tak sakit, kita 1 minggu 1 kali ada ubat. Ubat kena untuk ni lah. Untuk apa, macam racun lah saya buat ni. Sebulan 1 kali JPB akan datang, dia ambil sampel. Dia ambil sampel, dia ada check dia punya protein dia berapa, dia punya function tu berapa, dia punya quality tu. So saya ada result dengan dia orang, ada communication dengan JPB tu. Dia ada bagilah dia punya result tu, dia punya quality tu macam mana. Dia ada bagi result. Kalau lemak tu kurang, dia ada bagi tahu, "Oi, ini susu lembu lemak ada kurang." So apa dia punya makanan ada kesalahan ke, ada nak tambah ke, macam tu. Dia ada bagi tahu. Dari ladang ni, bagaimanakah perjalanan susu segar yang diperah ini seterusnya? Kalau saya jual susu ni dengan satu orang, dia ambil bulk 200 kilo, 300 kilo. Dia ambil dekat tempat saya juga, peti sejuk semua ada. Saya simpan sini, dia datang pagi saya perah, petang dia 1 kali dia bawa 200 kilo macam tu. Sekilo dia 3,5 dia bagi. Tapi dijual dengan pasaran, ada lebih lah macam tu. Dia pergi KL, macam restoran-restoran macam tu dia orang jual lah. Selain dijadikan minuman, apa lagi yang boleh dihasilkan daripada susu ini? Customer guna dia macam dia ada buat macam barang-barang sweet lah, sweet macam ladu, jelebi, palkowa, macam tu dia orang ada buat juga. Lepas tu dia ada buat masam tairu, macam tu pun ada buat juga. Macam lah, ada proses banyak lah dia orang buat. Saya memang menjaga susu lembu penting lah untuk menjaga. Macam kita satu hari jualan susu ke lembu biasanya hari biasa 30 sampai 40 liter lah. Macam hari Minggu, hari Sabtu 50-60. Lagi kalau perayaan India ada lebih daripada tu lah 70-80 lah liter. Nanti kita ada buat gula-gula kita panggil ladu tu semua dengan susu lah, palgowa, milk bida, lagi glob jamun semua dari susu lembu lah. Itulah. Penting lah untuk kita susu lembu. Boleh Encik Chandra ceritakan sedikit pengalaman Encik Chandra dalam bidang penternakan ini? Macam kalau saya punya pengalaman ni, bela lembu tenusu ni, saya pergi ada banyak 2-3 kursus saya pergi. JPB jabatan ada hantar kursus lah. Kita pergi lembu tenusu ni macam mana nak bela. Ini macam mana, nak proses susu ni macam mana, apa nak bagi makanan. Semua jabatan juga. Lepas tu saya kalau apa-apa masalah, saya ada tanya dengan pengalaman orang lama tu. Nak bela susu punya orang tu, saya tanya, "Bang, ini sakit apa? Ini sakit apa? Macam mana nak bagi ubat?" Cadangan tu dia orang ada ajar saya lah. So itu macam juga saya punya pengalaman. Kalau apa-apa problem, lembu sakit ke apa ke yang kita tak boleh buat tu, kita panggil veterina terus. Veterina Sepang pun ada sokongan banyak juga dengan saya. Apa-apa ubat, dia vaksin pun sebulan sekali, 3 bulan sekali vaksin, 6 bulan 1 kali vaksin. Sakit apa, macam tu dia ada bagi bantuan lah, tolong lah. So itu saya punya experience dalam lembu tenusu lah.
Chandran juga menggunakan teknologi moden untuk memudahkan proses memerah susu. Kegunaan ini pun jabatan juga bagi. So dulu kita buat 10 ekor tu kita tak pakai inilah manual, kita pakai manual je. Tarik susu dengan tangan. So sekarang cara ni bila kita pakai pump ini kita beli dekat Razuli. So bila kita pakai ni bolehlah 10 ekor tu macam 15 minit, 20 minit boleh tarik. Mesin ni senang, kita senang sikit. Ini boleh berapa ni 40 kilo ni, 40 liter boleh tarik susu lah. Perah susu cepat sikit lah. Macam tu. Ketika negara dilanda COVID-19, Chandran juga tidak terlepas daripada menghadapi cabaran tersendiri. Paling saya teruk kena tu yang lockdown ni pasal tak boleh gerak mana-mana. Saya nak potong rumput dan pergi pun susah nak roadblock banyak kan. Sebab saya punya rumput ni TKPM dekat Salahtinggi. Saya pergi pun dengan setengah jam. Tak boleh jalan, pengarah bagi surat. Lepas tu susu langsung tak jalan. Makanan pun tak boleh sampai. Buru pun tak ada, dedak pun tak jalan, apa pun tak ada. Paling susah sebab 200 kilo ni saya tak boleh bagi hantar mana, orang pun tak beli, lockdown, kedai pun sudah tutup. Lockdown tu saya kena paling teruk. Masa itulah saya Agrobank ada pinjaman untuk bantu untuk saya makanan, beli makanan, saya kontrol lah. Saya roll dengan dia orang lah. Paling dia orang ada banyak tolong sama saya. Duit itu untuk pakai makanan, bolehlah bagi kawan-kawan untuk pekerja punya gaji semua macam tu lah. Kerugian kalau ikut satu hari 200 kilo, 3,5 kilo, 3,5 saya jual. Abang kira berapa? 700 lah? 700 ke 600? 700 saya rugi satu hari. Sebulan saya tak ada apa-apa. Nasib baik Agrobank ada tolong. Kalau tak ada saya habis. Apa pun saya tak boleh beli. Beli makanan pun tak ada, pekerja pun tak boleh bayar. So banyak saya sudah kena dengan tu COVID, time COVID. Sekarang saya mula balik. So mula balik saya punya business. Sekarang dah okey dah. Sekarang pun lembu dah bunting. Dah berapa ekor dah bunting. So saya punya susu pun dah boleh gerak kan, jalan. So adalah satu hari 150 kilo saya keluarkan sekarang hari ini. Satu hari lah. Agrobank sentiasa membantu. Sebenarnya, Gits Enterprise ini dinamakan selepas nama isteri Encik Chandra, Gita. Okay, Gits Enterprise ni nama bini saya. So Hi, I'm Gita. The company name's under my name, Gits Enterprise. This is my husband. Just want to inform that pasal ni Agrobank have helped us a lot. The first time we took loan is from Agro Pemuda. That was the first time we built this place. The second time we applied for Food for Fun. Masa tu kita just to grow up our business, we applied the second time. Whatever losses we have gone through, so I would like to take this opportunity to thank Agrobank a lot. Puan Rosmida, who helped us a lot ever since the first time we have built this place 4 years ago. We would like to thank Puan Rosmida and Agrobank a lot for helping us to grow up our business. Sokongan keluarga, tidak putus asa adalah perkara penting untuk menjadi usahawan agro yang berjaya. இளைஞர்களுக்கு வந்து நான் என்ன சொல்ல வரேன் அப்படின்னாக்கா, இந்த பிஸ்னஸில் வந்து வாழ்க்கையில் வந்து எப்படி வாழ்க்கை வந்து முன்னுக்கு வரணும், இந்த பிஸ்னஸ் வந்து தோல்வின்றது ஒன்று வந்து கிடையாது. ஸோ நல்லபடியாக வந்து வாழ்க்கையில் சிறப்பாக செய்யும் போது சில பிரச்சனைகள் இதெல்லாம் வரும்போது நீங்கள் வந்து தாழ்ந்துடாதீங்க. ஸோ அதை நான் சொல்லுவேன். கான்ஃபிடென்ட்டாக இருங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் வந்து இப்போ ஜாயப்படலாம் அந்த பிஸ்னஸில்.